Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay, so agak lama juga tak buat video reaction. Okay, sebelum tu siapa yang baru jumpa channel kita orang ni, baru sampai kat channel ni, minta klik subscribe kat bawah, tekan like dan komen. So next reaction kali ni, kita nak reaction apa? Kita nak reaction daripada apa ni, lagu Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia. Mana yang lebih best? Mana yang lebih Memandangkan kita pun tak lama lagi kita akan menyambut Aidilfitri, Hari Raya. So yelah, rasa confirm akan meriah sebab dah 2 tahun kita tak raya kan. So kali ni dah kelonggaran, memang dah musim, dah endemik kan. So memang kita dah semangat nak raya tu mungkin lain lah sikit. Manakala pun dah lama tak merasa raya. Last yang merasa betul-betul raya tahun 2019. So tak tahu macam mana raya tahun ni, tahun 2022 punya ni. Meriah, tetap meriah. InsyaAllah lah, rasa lah. Okay lah, jom kita tengok dulu video. Tak apalah, kita tengok dulu video ni. 1, 2, 3. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Dia bercerita lah katnya. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang Bercerita? sama, iaitu Islam. Apa bercerita ni? Apa pula bercerita? Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Perbezaan dia, perbezaan raya dekat Malaysia dengan perbezaan raya kat Indonesia punya. Oh ya, kan dia terus tak tadi mukadimah dia baru tu. Yang pertama, raya atau lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari Malaysia segi lebih pada panggilan raya. itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Oh, kalau Indonesia Lebaran ini dia nama apaan sih? Selamat Lebaran. Ya, kalau Lebaran di Malaysia, ini. Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah Betul, sebab di zaman lagu-lagu raya Datuk kat Siti Malaysia yang lagu Nurhaliza, dulu, ia menjadi lagu wajib dia lagu tu yang sampai menghiasi sekarang pagi lagu tu raya. memang dan lagu yang sepanjang bulan Syawal. best lah. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu, mengenangkan masa lalu. Kebanyakan semua lagu yang lama daripada Ini P. sedikit Ramlee, berbeza Datuk dengan Siti, lagu raya Indonesia. Sudirman. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. When we created Ferrero Rocher, we only had one thing in mind: perfection. Ferrero Rocher, precious like the people we love. 3, 2, 1. Tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih Lagu bersemangat. raya. Di Indonesia, laungan takbir semakin memecah pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan yang berarak mengelilingi ke? bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir Meriahnya dengan sangat. membesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Obo. Riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama kejut dengan sama tua, kan? yakni para imam, para bilal Tapi ni dia dan untuk para syiah masjid. pengalaman. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia.
Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan ada bazar menyaksikan Ramadan, peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Aidilfitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja 2 lokasi bungkus tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Salad Di Indonesia, buah, perniagaan RM15. di bulan Ramadan RM10 kurang pula. sistematik berbanding Malah. Malaysia dan terhad kepada RM5,000, makanan tertentu RM6,000 sahaja. bersamaan Yang kelima, RM1.80. Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar Pasti hitam. jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Mungkin pasti hitam Walaupun ni. bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa Hormat orang dibolehkan berpuasa. makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Oh. Ramadan. Sebab Cuma diorang kan ditambah ada Muslim atau kan. diletakkan langsir atau kain Sama je, supaya beza. yang makan di Kita dalam sama tidak juga. mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Balik Ada kampung atau persamaan mudik. antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Aidilfitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia Beza membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 2 hingga bulan. 3 minggu. Lama tak? Apa lah yang tu? Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia Dia dan sokong Indonesia. Hari raya tak sama. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung Cantik. baju kebaya. Katanya. berbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan hari raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Yang ke-8, solat Aidilfitri. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid. Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di Dia jalan buat raya, solat di sehingga padang kan terbuka. sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta Kan nak banyak tutup. kita tengok kan. Yang dekat kesembilan, Oh, maknanya diorang rumah tak terbuka tak sepentingnya atau buat halal solat bihalal. dekat masjid aja. Rumah terbuka di Masjid atau Indonesia surau. hanya untuk ahli Diorang buat keluarga tempat terdekat terbuka. serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Kalau kat sana rumah terbuka Sungguh untuk kurang keluarga begitu saja. Di Indonesia, Kalau kat ada Malaysia rumah sebuah terbuka untuk tradisi semua halal kawan-kawan apa bihalal. semua. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis seumpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah
atau dipanggil Rumah Terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10, Raya Sebulan di Malaysia. Di Malaysia, Hari Raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di betul. Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia, bermain perasaan Ya, dan betul. feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Berbeza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, raya Indonesia hidup seperti sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Ya, Akan tetapi, betul. Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Ia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira Betul. tujuan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Ya, betul. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay. Okay, so itulah video perbezaan antara perbezaan perayaan Hari Raya di Malaysia dengan Lebaran di Indonesia. So tak adalah banyak beza sangat, tapi ada juga perbezaan dia. Macam dari segi pakaian. Macam Hari Raya, kalau macam dekat Malaysia ada baju Melayu, baju kurung. Kalau macam kat sana, dia tak ada baju spesifik untuk raya lah. Saya orang suka lah menarik kan part dia bagi dia orang. Dia cakap satu Syawal tu dia orang ramai kenakan dengan baju warna putih sebab hari satu Syawal ibaratkan satu bulan yang suci kan. Satu Syawal bulan yang suci. Macam solat tu, macam kita kat Malaysia banyakkan dekat surau masjid, tapi kat sana tak semestinya kat surau atau masjid diorang buat tempat yang terbuka. Ada solat tepi jalan dia cakap kan. So, mana-mana pun kita boleh buat solat hari raya, solat sunat hari raya. walaupun ada perbezaan budaya ke apa, tapi sebagai umat Islam kita sama je tetap sambut Aidilfitri ni. Okay lah, so sampai sini saja untuk video kali ni. Yang siapa belum subscribe tu, minta skip subscribe bawah, tekan like dan komen. So kita jumpa pada video seterusnya.